弟兄姐妹们，早上好！ Selamat pagi jemaat sekalian. 感谢主，今天我有机会再一次在这个第三堂为大家证道。 Puji syukur kepada Tuhan, saya diberi kesempatan untuk men-sharingkan firman Tuhan di sini. 我们还没有读经之前，我们先做个祷告，好不好？ Sebelum membaca Alkitab, mari kita berdoa terlebih dahulu. 天父，你赐给我们安静的心、安静的灵，让我们可以专心聆听你的话语。 Tuhan, berikanlah kami hati yang tenang, roh yang tenang, supaya bisa berkonsentrasi mendengarkan firman-Mu. 你与我们说话，让我们每个人都可以不断的聆听你的话，也是可以行你的道。 Berkata-katalah kepada kami supaya kami bisa mendengarkan firman-Mu dan melaksanakannya. 也带领两位仆人，无论是传讲的，无论是翻译的，有同样的高莫和大能来帮助我们弟兄姐妹明白你的话。 Pimpinlah kedua hamba-Mu supaya bisa diurapi oleh Roh Kudus dan sehingga jemaat bisa mengerti firman-Mu. 听我们的祷告，奉我主耶稣基督的名求， Dengarkanlah seruan doa kami yang kami panjatkan dalam nama Kristus Yesus. 阿门。 Amin. 好，今天我们的题目是关于跟随耶稣。 Tema hari ini adalah tentang mengikut Yesus. 如果我在这里问大家谁是耶稣基督的门徒，大家都是可以举手，是不是？ Kalau saya bertanya siapakah murid Kristus, pasti saudara sekalian bisa mengacungkan tangannya. 但是我们都是不是真正的基督的门徒，还是假的门徒？ Apakah kita pengikut Kristus yang sejati atau kita adalah murid yang palsu? 我们先看从马太福音第7章21节到27节。 Kita akan melihat dari Injil Matius pasal 7 ayat 21 sampai dengan 27. 21节到23节用中文来读，然后24节到27节翻译用印尼文来读。 Akan dibacakan dalam bahasa Mandarin sampai dengan ayat 23, kemudian dalam bahasa Indonesia. 好，马太福音21节，凡称呼我主啊、主啊的人，不能都进天国，唯独遵行我天父旨意的人才能进去。当那日，必有许多人对我说：“主啊，主啊，我们不是奉你的名传道，奉你的名赶鬼，奉你的名行许多异能吗？”我就明明地告诉他们说：“我从不认识你们，你们这些作恶的人，离开我去吧。” Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. 弟兄姐妹们，你们有没有受到过假币呢？ Saudara sekalian, apakah pernah menerima uang palsu? 这个是人民币100块。 Ini adalah renminbi 100 其 yen. 实在中国很多人他们会看过假币或者受到过假币， Di Tiongkok banyak orang yang menerima uang palsu. 可能在印尼是比较少了。 Mungkin di Indonesia agak kurang. 在印尼，你们如果有店的弟兄姐妹们，会不会收到钱的时候先看这个是真的还是假的？ Saudara yang membuka toko sebelum ketika menerima uang mungkin akan dilihat uang ini palsu atau asli. 何况是在中国，他们如果开店或者收到的人，他们会看这个钱是真的还是假的。 Di Tiongkok apalagi mereka akan ketika menerima uang tunai akan melihat itu palsu atau asli. 我在中国的时候收到过一张假币， Ketika saya di Tiongkok saya pernah menerima uang palsu.
那我们在印尼其实也是有很多假币的， Sebenarnya di Indonesia pun banyak uang palsu. 好像是9月份的时候，我们印尼警察发现，在Bekasi有一个厂是，他们都是假币厂。 Ketika bulan September, polisi di Bekasi menemukan ada pabrik uang palsu. 你们有听过吗？ Apakah saudara sekalian pernah mendengarkannya? 他们发现在里面有1.2 miliar M 哈。 Oh, ada 1,2 miliar nilainya. 如果你们收到1.2 M， 喜欢吗？ Kalau saudara sekalian menerima uang 1,2 M, senangkah? 但是给你们的都是假币， Tapi yang diberikan adalah uang palsu. 喜不喜欢？ Senang tidak? 不会喜欢，有时候可能会恐怖。哇，这个假币在我手上怎么办？ Tidak senang dan bahkan merasa takut ini ada uang palsu bagaimana? 弟兄姐妹们，如果在我们这个世上有假币，是不是在我们的这个属灵上也会发现有一些是假的信徒呢？ Kalau di dunia kita bisa menemukan uang palsu, tetapi dalam hal rohani, apakah ada orang percaya yang palsu? 如果我们看刚才我们读的一些经文，其实也是有真正的基督徒，或者真的信徒，也是有假的信徒。 Dari ayat yang tadi kita baca, kita akan tahu ada orang Kristen yang asli dan ada yang palsu. 我们怎么样分别他是真正的信徒、真的基督徒，还是假的基督徒？ Bagaimana kita bisa membedakannya? 有时候也是不容易分辨。 Ada kalanya sukar membedakannya. 但是我们圣经都告诉我们，怎么样是成为一个真正的基督徒。 Tapi Alkitab mengajarkan kepada kita bagaimana menjadi orang Kristen yang sejati. 像我们要分辨这个钱是假的还是真的，我们就要知道真的钱是怎么样的。 Kalau kita mau membedakan uang palsu dan uang yang asli, kita harus tahu dahulu uang asli itu yang bagaimana. 现在印刷假币的这个机器都是比较发达了，没有像以前一样。 Mesin yang mencetak uang palsu itu sudah modern. 假币也是很像真正的这个钱， Uang yang palsu pun seperti uang yang asli. 可能区别是有时候看不出来的。 Mungkin perbedaannya sukar dideteksi. 但是如果我们明白上帝怎么样教导我们做一个真正的基督徒，我们才知道怎么样分辨假的基督徒。 Kalau Tuhan mengajarkan kita bagaimana menjadi orang Kristen yang asli, maka kita akan bisa membedakan yang palsu itu yang bagaimana. 所以今天我们要学习真正的基督徒的一些特征是怎么样的。 Kita akan belajar ciri khas orang Kristen yang sejati itu yang bagaimana, yang asli itu yang bagaimana. 第一就是要遵行神的旨意的人。 Yang pertama adalah yang melakukan kehendak Tuhan. 我现在读从21节，凡称呼我主啊主啊的人，不能都进天国，唯独遵行我天父旨意的人才能进去。 Ayat 21, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. 很多人都会讲主啊主啊，这个是很容易的事情。 Banyak orang yang berseru, Tuhan, Tuhan itu hal yang mudah. 如果我们在圣经里面可以看到，撒旦也可以称呼耶稣成为主啊。 Kita akan tahu iblis pun memanggil Tuhan sebagai Tuhan. Yesus dipanggil Tuhan. 很多人在这个世界也会用口头可以讲主啊主啊。 Di dunia pun banyak orang bisa berkata dengan spontan, Tuhan, Tuhan. 其实这个是嘴巴里的信仰， Itu adalah iman kepercayaan di mulut saja. 但是圣经告诉我们，不是每个人可以说主啊主啊的人都是可以进天国的。 Alkitab memberitahukan kepada kita, bukan setiap orang yang berseru Tuhan, Tuhan yang bisa masuk ke dalam kerajaan sorga. 只有他能够遵行天父的道， Yaitu orang yang bisa melakukan kehendak Bapa. 遵行我天父的旨意，他才能进天国。 Melakukan kehendak Bapa baru dia bisa masuk sorga. 在我们的生活中，我们每个人都是盼望有一天我们可以进天国。
Dalam kehidupan kita, kita berharap suatu hari kita bisa masuk dalam kerajaan sorga. 这个都是我们每个基督徒的一个梦想。 Ini adalah impian setiap orang Kristen. 因为这个天国是一个很好的地方，比我们的这个世界，比我们的豪华的家还要好。 Karena sorga adalah tempat yang sangat baik, lebih baik daripada rumah kita yang mewah. 但是不一定每个人都可以进天国。 Tapi tidak setiap orang bisa masuk ke dalam kerajaan sorga. 我们看到耶稣在世上的时候，他有12位门徒， Kita melihat ketika Yesus di dunia, di bumi, dia mempunyai 12 murid. 还有一个门徒是成为失败的门徒， Ada seorang murid yang menjadi murid yang gagal. 犹大就是成为失败的门徒， Yudas yang menjadi murid yang gagal. 他用自杀的方式离开这个世界，然后他也成为后悔的这个门徒。 Dia dengan bunuh diri meninggalkan dunia ini, dia pun menjadi murid yang menyesal. 为什么这样呢？ Mengapa demikian? 因为不是每个信主的人或者每个门徒都可以进天国的。 Karena bukan setiap orang percaya atau setiap murid bisa masuk ke dalam kerajaan sorga. 在我们的生活中，我们也可能可以看到很多人， Dalam 他 kehidupan 们参加聚会，他们可能参加服侍，但是不一定每个人都可以进天国的。 dalam kehidupan kita akan melihat banyak orang yang ikut kebaktian, yang ikut melayani, tapi tidak setiap orang bisa masuk ke sorga. 在马太福音24章24节，我为大家先读一遍，不然我们一起来读好不好？ Kita akan membaca bersama-sama Matius pasal 24 ayat 24. 先用中文来读，1、2、3。因为假基督、假先知将要起来，显大神迹、大奇事，倘若能行，连贤民也就灭活了。 Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. 这个经文提醒我们，其实很多人可能奉耶稣的名服侍，他们都是假先知、假基督。 Ayat ini memberitahukan kepada kita banyak orang yang demi nama Tuhan melayani, tetapi mereka adalah nabi palsu. 这个是紧靠我们每个人的 Ini 经 adalah 文， peringatan untuk kita semua. 不是每个人服侍神的人都是可以进天国的。 Tidak setiap orang yang melayani Tuhan bisa masuk sorga. 说不定有一些人很火的服侍，但是他们都是假先知、假基督的人。 Mungkin ada orang yang melayani tapi mereka itu nabi palsu, orang Kristen palsu. 你们在这边有没有听到关于耶和华见证吗？ Apakah saudara sekalian pernah mendengar saksi Yehova? 有没有认识过耶和华见证的人？ Siapakah ada yang mengenal pengikut saksi Yehova? 我有一个会友在百中的DKI，他是已经几十年，有一个邻居是耶和华见证人， Jemaat saya di TKI, tetangganya itu saksi Yehova. 每个礼拜会拜访他一次。 Setiap minggu akan berkunjung kepadanya. 一般耶和华见证人是很火热服侍的人， Saksi Yehova biasanya itu giat melayani. 他会找一些基督徒跟他们讨论圣经， Dia biasanya mencari orang Kristen untuk mendiskusikan Alkitab. 然后跟他们一起带领他们一起参加他们教会的礼拜。 Kemudian mengajak mereka ikut kebaktian di saksi Yehova. 所以呢，他们也是很火热服侍， Mereka itu giat melayani, 但是他们跟我们是不一样的。 tapi mereka berbeda dengan kita. 还有一个是我在中国有一个教舅吗？ Oh, di Tiongkok tuh saya masih mempunyai kima gitu ya, saudara. 他是信这个三多耶稣、三主基督。 Dia tuh percaya Santo Yesus. 其实三主基督是一个异端， Santo Yesus sebenarnya bidat. 因为他说耶稣已经来到这个世上了。1974年，耶稣第二次来到这个世上。 Dia katanya Yesus sudah datang ke dunia, kemudian kapan?
kapan datang lagi? 1974. Oh, 1974 akan datang lagi atau sudah datang? Sudah datang. 所以他们认为他们的这个领导人是耶稣。 Jadi mereka beranggapan pimpinan mereka adalah Yesus. 然后我的舅妈告诉我的丈夫， Kemudian 有一天我们刚好那时候是好像靠近春节的时候，我们见面。 kemudian kima saya memberitahu suami saya waktu itu menjelang Imlek. 你参加你的耶稣，为什么到现在还会常常生病？ Engkau mengikut Yesus, tapi mengapa sampai sekarang masih sering sakit? 因为我的丈夫是他有慢性的这个喉咙炎，所以呢有时候会常常咳嗽。 Suami saya tuh menderita sakit tenggorokan kronis, jadi kadang-kadang tuh batuk. 一咳嗽会2-3个月都还没好。 Oh, kalau batuk tuh bisa 2-3 bulan tidak sembuh. 然后我的舅妈说：“哎呀，你跟着你的耶稣，一直生病，还不如跟着我的耶稣好了。” Katanya, Kima berkata, engkau mengikuti Yesus sakit terus, lebih baik ikut Yesus saya. 因为他的这个教导是认为成为一个信徒不会有病的。 Karena ajaran 神赐给我们平安喜乐的日子。 Karena ajarannya adalah jemaatnya tidak akan sakit, akan diberi kehidupan yang damai sejahtera. 但是这个教导其实没有按照这个我们圣经的教导。 Tapi sebenarnya doktrin ini tidak sesuai dengan Alkitab. 然后呢，不久以后我是听到这个舅妈的儿子其实也是有了一个比较严重的一个疾病。 Kemudian saya mendengar anak dari Kima itu pun menderita penyakit yang serius. 当我们信耶稣的时候，我们是怎么样信他呢？ Ketika kita percaya kepada Yesus, bagaimana kita percayanya? 我们是要按照我们的圣经的真理来信他。 Kita harus percaya sesuai dengan kebenaran Alkitab. 我们今天可以知道，真正信主的人，他是不断的愿意跟随主，但是愿意来实行神的话语。 Kita tahu kalau orang Kristen yang sejati adalah mau mengikuti Tuhan dan juga melakukan firman-Nya. 按照我们这个圣经的教导，我们实行神的话语。 Menurut ajaran Alkitab kita harus melakukan firman Tuhan. 很多一段他们按照他们的圣经，因为跟我们的圣经也是不一样。 Kalau beda tuh mengikuti kitabnya karena berbeda dengan kitab suci kita. 我们看第二的特征是什么呢？ Kita akan melihat ciri khas yang kedua itu apa? 真正基督徒的特征，他是认识神。 Yang kedua adalah dia tuh akan mengenal Tuhan. 认识神，我先读一遍这个经文，23节，我就明明的告诉他们说，我从不来认识你们，你们这些作恶的人，离开我去吧。 Ayat 23, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. 刚才在上面很多人说我不是很用功服侍你吗？我可以赶鬼呀、我可以为你教导啊，但是神说我不认识你们。 Tadi di atas mengatakan, aku telah melayani engkau, mengusir setan, dan juga mengadakan banyak mujizat. Tapi Tuhan berkata, aku tidak mengenal engkau. 我们怎么样成为一个认识神的人呢？ Bagaimana kita bisa menjadi orang yang mengenal Tuhan? 第一，我们要跟他建立关系， Yang pertama, kita harus menjalin hubungan dengan Dia. 因为我们只有跟他建立关系，才可以成为一个真正的基督徒。 Kita menjalin hubungan dengan Dia, dengan demikian baru bisa menjadi orang Kristen yang sejati. 我参加主日学的时候，从3年级开始，小学3年级。 Ketika saya SD kelas 3, saya tuh mulai ikut sekolah minggu. 那时候，我们在学校的宗教老师告诉我们，如果你们常常参加这个主日学，你们的这个成绩会比较好一点。 Guru agama berkata, kalau sering ikut sekolah minggu maka nilainya akan lebih baik. 所以从3年级我就开始每个礼拜就参加这个主日学。
Jadi sejak kelas 3 SD setiap minggu saya ikut sekolah minggu. 那你们认为呢？如果我常常参加主日学，我已经认识主吗？ Coba saudara saya bertanya, kalau saya ikut sekolah minggu, apakah saya itu mengenal Tuhan? 有没有认识主啦？ Apakah telah mengenal Tuhan? 不一定的， Belum tentu. 可能我每个礼拜听到，知道耶稣是谁， Mungkin setiap minggu saya mendengarkan firman dan tahu siapa itu Yesus. 但是我没有跟神建立关系。 Tapi saya tidak menjalin hubungan dengan Yesus. 5年级的时候，有一个主日学老师告诉我们， Ketika saya kelas 5, ada seorang guru sekolah minggu berkata kepada kami, 我们都是犯罪的人，我们要向上帝认罪悔改。 kita semua orang berdosa, kita harus mengaku dosa di hadapan Tuhan dan bertobat. 谁愿意接受耶稣？举手，等下老师为你们代祷。 Siapa yang mau menerima Yesus, silakan mengangkat tangannya, nanti akan didoakan oleh guru. 然后有几位孩子们都举手， Ada beberapa anak yang mengangkat tangannya. 然后呢，老师教导完之后，他为我们祷告。 Kemudian guru tuh mendoakan kami. 我们都是祷告，接受耶稣成为我们的救主。 Kami berdoa menerima Yesus sebagai juru selamat. 那时候大家认为我已经信主了吗？ Apakah waktu itu saya sudah percaya kepada Tuhan? 有没有？ Apakah sudah? 还有一次6年级的时候，我参加一个夏令营。 Kemudian ketika kelas 6 saya ikut kelas camp. 在夏令营的时候，讲员也是同样的，为我们祷告，也是呼召我们要认罪悔改。 Kemudian pembicara pun sama, berdoa bagi kami semua dan kemudian juga menganjurkan kami bertobat. 讲到完，他发给我们一张纸，然后一个笔。 Setelah selesai khotbah dibagikan secari kertas dan juga pensil. 然后讲员叫我们每个人都把我们做过一些罪都是写下来的。 Disuruh menuliskan semua dosa-dosa yang pernah diperbuat. 然后我记得我小的时候常常跟父母发脾气，然后我在那边是写我没有孝敬父母。 Saya ketika kecil tuh sering marah kepada orang tua dan di sana nulis saya kurang hormat kepada orang tua. 然后我4年级的时候，我记得没有3年级的时候，我曾经作弊。 然后我那时候呢，我写作弊。 Kemudian ketika kelas 3 saya pernah menyontek saya pun di sana menulis pernah menyontek. 那时候是什么考试我也忘记哈，我只有记得就是我的同学他坐在我的隔壁，他已经写完了，我还没有写完。然后我看他的答案是什么，我那时候才意识到这个答案应该是对的，然后我作弊了。 Waktu itu saya lupa pelajaran apa, tapi saya menoleh ke orang yang duduk di pinggir saya. Dia telah menyelesaikan ujiannya dan saya melihat jawabannya, sepertinya betul. Kemudian saya menyontek. 我的旁边的朋友告诉老师Lani 作弊。 Kemudian orang itu berkata, guru Lani itu menyontek. 然后我的老师就是走向我们2个人，问我。 Lani 是不是刚才你作弊了？ Kemudian guru mendatangi kami dan dia bertanya, Lani, apakah engkau menyontek? 我说我没有啊。 Saya berkata tidak. 但是那个老师比较相信我，没有相信我的朋友。 Guru itu lebih mempercayai saya daripada teman saya. 为什么呢？因为这个我隔壁的朋友，他是一般是比较逃避的孩子。 Anak yang di pinggir saya itu 比较逃避的孩子。 nakal, agak nakal. 所以老师比较相信我。 Jadi guru lebih mempercayai saya. 所以我在那边写又作弊又撒谎。 Kemudian saya di sana menulis menyontek dan berdusta. 我4年级的时候，我记得有几次我偷了我爸爸的钱。 Ketika saya kelas 4 saya ingat ada beberapa kali mencuri uang papa saya. 因为爸爸给我们的零花钱只有50吨或者100吨。 Karena uang jajannya tuh hanya 50 rupiah atau 100 rupiah. 有一天爸爸工作回来，我知道爸爸在哪里放钱，所以我拿一张钱是1000吨。
Saya tahu ketika papa saya kerja, saya tahu dia kapan pulang. Sebelumnya saya itu mengambil uangnya Rp1.000. 我爸爸不知道，但是我那边写我偷了爸爸的钱。 Ayah saya tidak tahu, tapi saya menulis di sana saya mencuri uang papa. 但是我一面写一面流泪， Ketika 流泪满面。为什么 sambil 呢？ menulis saya sambil mencucurkan air mata. Mengapa? 因为我知道圣灵感动我心。 Karena saya tahu Roh Kudus menggerakkan hati saya. 其实那一刻是我悔改在上帝的面前的时刻。 Itulah saat saya bertobat di hadapan Tuhan. 我们每个人都有不同的经验， Kita semua mempunyai pengalaman yang berbeda. 但是我们肯定有跟神建立关系的经验。 Tapi kita pasti mempunyai pengalaman menjalin hubungan dengan Tuhan. 我每次教导会友们慕道班的时候，我会问大家：你是有怎么样跟上帝悔改的经验呢？ Ketika di kelas katekisasi saya selalu bertanya kepada pengikutnya bagaimana bertobat di hadapan Tuhan. 因为如果我们知道我们是罪人，我们那时候才需要神。 Ketika kita tahu kita orang berdosa, kita baru mengetahui kita butuh Tuhan. 如果我们没有觉得我是罪人，我们就不需要神咯。 Kalau kita tidak merasa diri kita berdosa, kita tidak memerlukan Tuhan. 所以跟神建立关系是很重要的。 Jadi menjalin hubungan dengan Tuhan itu penting sekali. 大家有没有悔改的见证呢？ Apakah saudara sekalian mempunyai kesaksian pertobatan? 有吗？ Apakah ada? 如果还没有呢，可以跟这里的牧者讲一讲，我是不是已经悔改了没有？ Kalau belum, boleh berbicara dengan hamba Tuhan di sini. Bertanya apakah saya sudah bertobat atau belum. 然后我们怎么样跟神建立关系呢？ Bagaimana kita membangun hubungan dengan Tuhan? 我们跟神已经建立关系，我们悔改之后呢，我们会有渴慕的心来读经祷告。 Kalau kita sudah membangun hubungan dengan Tuhan, sudah bertobat, kita mempunyai kerinduan untuk membaca Alkitab dan juga berdoa. 我是小学6年级悔改， Saya itu bertobat ketika di SD kelas 6. 那时候好像我记得是开始进入SMP 哈，初中的时候开始参加查经班的。 Ketika saya di SMP baru ikut kelas pemahaman Alkitab. 虽然那时候我没有读过这个很多的经文， Meskipun waktu itu saya belum membaca banyak ayat. 有时候领导人叫我祷告，我也不敢祷告。 Pemimpin meminta saya berdoa, saya pun tidak berani. 但是我们那时候开始有渴慕的心，愿意学习神的话语。 Tapi waktu itu sudah mempunyai kerinduan mau belajar firman Tuhan. 我们怎么样来跟神建立关系？就是使用我们的这个祷告和读经的时间。 Bagaimana kita membangun hubungan dengan Tuhan, yaitu memakai waktu berdoa dan membaca firman. 当我们祷告的时候，我们不要祷告神祝福我的家人，祝福我的这个公司，祝福我的这个孩子、孙子，带领我可以更加的明白你。 Ketika kita berdoa, jangan berdoa berkatilah anak saya, usaha saya, cucu saya, tapi memimpin saya lebih mengerti Engkau. 我们也可以聆听神的话。 Kita pun dapat mendengarkan suara Tuhan. 比如说，我们面对大事的时候，我们的孩子生病的时候，我的公司倒闭的时候，主啊，你要我做什么？ Yaitu ketika kita ada yang sakit, usaha bangkrut, kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan apa yang harus aku lakukan? 神是会引领我们找出路的神。 Tuhan adalah Tuhan yang akan membuka jalan bagi kita. 这个也是很重要的事情。 Ini pun hal yang penting. 当我们跟神祷告的时候，我们不要一直说话， Ketika kita berdoa, jangan berbicara terus-menerus. 但是我们要有时间聆听神对我们说话。 Kita harus mempunyai waktu mendengarkan Tuhan berkata-kata kepada kita. 我们怎么样聆听神说话呢？ Bagaimana kita mendengarkan Tuhan berkata-kata kepada kita? 其中就是接着神的道。 Salah satunya adalah melalui firman Tuhan. 我们现在可能很少用这个书来看圣经，
Mungkin sekarang kita jarang membaca Alkitab memakai buku. 现在比较现代化，用手机看圣经。 Biasanya membaca Alkitab tuh dengan HP. 但是无论是用书还是用我们的手机都无所谓的。 Mau memakai yang dicetak ataupun dari HP tidak menjadi masalah. 最主要，我们每天是否有时间来读神的话语？ Yang paling penting setiap hari apakah kita mempunyai waktu untuk membaca firman Tuhan. 因为我们的圣经是神对我们的心意。 Alkitab itu adalah kehendak Tuhan bagi kita, 如 isi 果我 hatinya. 们如果我们想要知道上帝的旨意，我们要多多的读圣经。 Kalau kita mau tahu kehendak Tuhan, kita harus sering membaca Alkitab. 我们也可以聆听神的话语，借着我们的环境、我们的家人。 Kita mendengarkan firman Tuhan pun bisa melalui lingkungan kita atau anggota keluarga kita. 可能我们的家人提醒我们，我们的孩子、孙子提醒我们，说不定这个神对他们说话。 Mungkin anggota keluarga kita atau anak kita tuh mengingatkan kita, itu siapa tahu itu adalah Tuhan berkata kepada kita. 好，如果我们跟神建立好的关系，我们会越来越像是耶稣。 Kalau kita membangun hubungan dengan Tuhan, maka kita akan makin serupa dengan Kristus. 好，如果我们相信我们已经信主了，其实圣灵会有在我们的心里。 Kalau kita sudah percaya kepada Tuhan, maka Roh Kudus akan tinggal di dalam hati kita. 他不断的感动我们要怎么做，这个可以做，这个不可以做。 Dia akan menggerakkan hati kita, mengatakan ini boleh dilakukan, itu jangan dilakukan. 然后我们会有耶稣基督的思维方式， Kemudian kita mempunyai cara berpikir Tuhan Yesus. 这样我们才知道我们明白神的心意。 Maka kita akan mengerti isi hati Tuhan. 当我们面对失败的时候，我们也知道神是有他的美意的。 Ketika kita menghadapi kegagalan, kita akan tahu bahwa Tuhan mempunyai rencananya yang indah. 然后第三，我们会跟神建立更亲密的关系， Kemudian kita akan menjalin hubungan yang lebih dekat dengan Tuhan. 这样我们才可以跟神相似。 Maka kita akan lebih mengenal Tuhan, lebih menyerupai Tuhan. 这个都是我们每个基督徒的目标。 Ini adalah tujuan setiap orang Kristen. 所以弟兄姐妹们，你们要记得哈，我们这个一生的目标就是更相似耶稣。 Tujuan hidup kita adalah seumur hidup kita lebih menyerupai Yesus. 谁在这边愿意更相似耶稣呢？ Siapakah yang ingin lebih menyerupai Yesus? 愿意吗？ Maukah? 阿门呀。 Amin. 第三 Yang ketiga, ，OK，我们可以看这个，等一下，不好意思。可成为证据的结果。 kita akan melihat hasil yang menjadi bukti. 我先看从24节、26节。 Dari ayat 24 sampai dengan 26. 所以凡听见我这话就去行的，好比一个聪明人把房子盖在磐石上；凡听见我这话不去行的，好比一个无知的人把房子盖在沙土上。 Setiap orang yang mendengar perkataan ini dan melakukannya sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Tetapi yang tidak melakukannya sama dengan orang yang mendirikan rumah di atas pasir. 一个真正的基督徒或是假的基督徒，有一天会发现的， Orang Kristen yang asli atau yang palsu satu hari akan diketahui. 就是接着我们可以看到他生活的果子。 Yaitu dari buah daripada kehidupannya. 好，在这边我们看到神告诉我们、教导我们，有两个人是建立房子。 Di sini Tuhan memberitahukan kepada kita ada dua orang yang sedang membangun rumah. 一个建在磐石上，一个建在沙土上。 Satu yang membangun di atas pasir dan satu di atas batu. 两个人都是同样的建立房子， Dua-duanya sama membangun rumah, 但是效果不一样。 tapi hasilnya berbeda. 为什么呢？ Mengapa? 建立在这个沙土上的，
一有波浪来了会倒塌。 Kalau yang membangun di atas pasir, sekali ada gelombang datang kan rubuh rumahnya. 但是建立在这个磐石上的，虽然有大风波浪来了，它会坚固的起立。 Tapi yang membangunnya di atas batu, meskipun ada gelombang, ada angin, tapi tetap dia berdiri kokoh. 同样的建立房子，但是效果不一样。 Sama-sama membangun rumah, tapi hasilnya berbeda. 这个是我们可以看真正的基督徒，还有假的基督徒。 Itulah kita bisa melihat orang Kristen yang asli atau yang palsu. 现在很多人可能面对一些困难，面对经济的危机，面对家里的病人，他们就变成灰心，甚至离开教会，离开神。 Sekarang banyak orang ketika menghadapi kesulitan ekonomi, kemudian juga keluarga, mereka tuh menjadi tawar hati dan meninggalkan Tuhan, meninggalkan Tuhan. 但是真正的基督徒虽然面对一些苦难，他们都是可以站立得住。 Tapi orang Kristen yang sejati meskipun menghadapi kesulitan, dia akan tetap berdiri teguh. 刚才我们看到这个犹大， Tadi kita melihat Yudas. 犹大他的这个心理，他没有正常的，心灵没有正常的， Hatinya tidak normal. rohaninya tidak bertumbuh。 Oh, rohaninya tidak tumbuh. 因为他的这个心理被这个金钱而蒙蔽， Karena rohaninya itu ditutupi oleh uang. 甚至他愿意出卖耶稣。 Bahkan dia menjual Yesus. 现在可能很多人也是这样。 Mungkin sekarang juga banyak orang yang demikian. 如果我们可以听到一个比较大的牧者，他也是后来被发现他也是贪污教会的钱。 Misalnya kalau kita mendengar pendeta yang terkenal itu akhirnya korupsi uang gereja. 然后有一个比较出名的牧者，他也是虐待他的家人。 Kemudian ada pendeta yang terkenal juga, dia tuh membuli istrinya, anggota keluarganya. 可能有一些我们认识的人也是这样，他为什么常常去聚会，也是常常可能服侍神，但是也会骗别人的钱。 Mungkin kita juga melihat orang dia tuh melayani Tuhan tapi juga menipu uang orang lain. 从他的果子，我们知道他是怎么样的人。 Dari buahnya kita akan tahu dia tuh orang yang bagaimana. 所以今天的经文在提醒我们， Ayat hari ini mengingatkan kita kembali. 我们是否真正的信主，还是假的信徒？ Apakah kita tuh orang Kristen yang asli atau yang palsu? 我找到一个诗歌，这个诗歌也是很好听，也是它的含义很好。 Saya tuh menemukan sebuah lagu yang enak dan juga artinya tuh sangat baik. 这首歌告诉我们，不要让世界夺去我的心，不要让环境蒙蔽我的眼。 Jangan membiarkan dunia merebut hati saya, jangan membiarkan keadaan mengelabui mata saya. 不要让谎言使我发嗔，不要让困难拦住我前行。 Jangan membiarkan dusta membuat telinga saya berat dan juga jangan membiarkan kesulitan menghalangi saya maju. 副歌告诉我们：我立定心志，一生赞美你；我立定心志，单单的敬拜你。 Refnya mengatakan, aku bertekad seumur hidup akan memuji engkau dan juga hanya menyembah engkau. 在我们的生命中，我们面对怎么样的情况？ Dalam kehidupan kita menghadapi keadaan yang bagaimana? 是否我们也是面对我们的环境困难呢？ Apakah lingkungan kita itu sulit? 这里很多年长的一些弟兄姐妹，可能病痛也开始一个来临。 Mungkin yang usianya sudah lanjut itu mulai sakitan. 但是接着我们这个诗歌在提醒我们，我们是不是在上帝的面前，我愿意立定心志，一生赞美你，一生敬拜你。 Lagu ini itu mengingatkan kita, apakah kita mau bertekad seumur hidup memuji Tuhan dan juga menyembah Tuhan. 一生跟随我们的主耶稣，阿门。 Seumur hidup mengikut Yesus. Amin.
我们要学习这首歌，我先为大家唱一遍，然后第二次我们一起来唱，好不好？ Panatualani akan menyanyikan lagu ini, kemudian yang kedua kalinya semua orang ikut. Bisa minta tolong multimedia， 做媒体的工作人员可以播放一下。 不要让世界夺去我的心，不要让环境蒙蔽我的眼，不要让谎言使我而发沉，不要让困难拦阻我前行。我要选择主的道路，放下为自己忧伤的权利。我要宣告主的大能，来呼喊哈利路亚。我立定心志，一生赞美你。我立定心志，单单敬拜你。愿神灵降下，永留在我心。我立定心志，走在主圣洁光中。我们再来一遍，一起来唱，好不好？ 不要让世界夺去我的心，不要让环境蒙蔽我的眼，不要让谎言使我而发沉，不要让困难拦阻我前行。我要选择主的道路，放下为自己忧伤的权利。我要宣告主的大能，来呼喊哈利路亚。我立定心志，一生赞美你。我立定心志，单单敬拜你。愿生命降下，永留在我心。我立定心志，走在主圣洁光中。 Ya, silakan dimatikan multimedia。这个诗歌要我们每个人立定心志，跟随我们的主耶稣。 Kiranya lagu ini membuat kita mau bertekad untuk mengikuti Yesus. 我们一起来低头祷告。 Mari kita berdoa. 主啊，这是今天的经文在提醒我们，我们是否一生愿意来成为你的门徒？ Tuhan, melalui firman hari ini Engkau mengingatkan kami sekali lagi, apakah kami mau menjadi orang Kristen yang mengikut Engkau sepanjang hidup. 虽然有一些环境可能对我们会觉得很灰心， Mungkin keadaan kadang-kadang membuat kami patah hati. 有一些疾病很久都没有见好， Kemudian penyakit yang tidak sembuh-sembuh. 我们的经济的问题， Dan kemudian masalah ekonomi 我们的家庭的一些困难， dan kesulitan di dalam keluarga. 让这些都是不会让我们的心离弃你成为我的主。 Jangan membuat hal-hal ini kami tidak mengikut lagi Tuhan. 让我们每个人都一生一世都可以跟随你。 Kiranya setiap kami sepanjang umur hidup bisa mengikut Tuhan.
可能在这个世界很多是假信徒的人， Mungkin di dunia banyak sekali orang Kristen palsu, 很多假冒为善的人， orang yang hipokrit, 也很多他们都是服侍你，但是后来他们都是离开你的人。 mereka tuh melayani engkau, belakangan mereka meninggalkan engkau. 但是求主帮助我们可以坚定我们的心，来一生跟随你。 Tapi mohon Tuhan menolong kami supaya kami bertekad seumur hidup mengikut Tuhan. 如果今天我们成为服侍你的人， Kalau hari ini kami itu melayani engkau, 我们可以坚定我们的心，更加的火热来服侍你， kami bertekad dengan lebih giat lagi melayani engkau. 因为我们服侍的是真神。 Karena yang kami layani adalah Tuhan yang sejati. 你帮助我们每个人， Tolonglah setiap kami, 听我们的祷告， dengarkanlah doa kami ini 奉靠我主耶稣基督的名求， yang kami panjatkan demi nama Yesus Kristus. 阿门。 Amin. 我们。